Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh rakyat Malaysia. Kepada Tun Dr. Mahathir yang amat saya hormati, saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik dan juga merupakan graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Saya ada satu soalan yang cukup panas dan cukup kontroversi yang perlu dijawab oleh Tun Dr. Mahathir secara terbuka. Apakah benar Tun Dr. Mahathir sudah lama direkrut oleh kuasa-kuasa besar asing untuk mencatur politik negara Malaysia sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020 ini? Soalan ini adalah cukup relevan dan cukup signifikan di dalam pengkajian dan penyelidikan korpus ilmu sains politik di dalam negara Malaysia. Hal ini kerana di usia Tun Dr. Mahathir 95 tahun, persoalan dan pertikaian daripada pemerhati-pemerhati politik negara Malaysia, kenapa Tun Dr. Mahathir tidak mahu bersara daripada percaturan politik negara Malaysia? Siapa di belakang Tun Dr. Mahathir yang mendorong Tun Dr. Mahathir untuk mencatur politik negara Malaysia walaupun sudah mencecah umur 95 tahun? Maka persoalan kontroversi itu timbul. Apakah benar Tun Dr. Mahathir memang sudah lama direkrut oleh kuasa besar asing sehingga dipergunakan oleh kuasa besar asing untuk mencatur politik negara Malaysia sehingga saat ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian, mungkin timbul juga di dalam pemikiran anda semua, apakah ciri-ciri seorang ahli politik Malaysia itu yang direkrut oleh kuasa-kuasa besar asing? Ciri-ciri utama tersebut adalah seperti berikut. Pertama, ahli politik Malaysia itu tidak mesra dengan institusi Raja-Raja Melayu dan juga merancang untuk menghapuskan kedaulatan kuasa Raja-Raja Melayu. Ciri yang kedua, ahli politik Malaysia itu mempunyai dasar pinjaman keuangan antarabangsa dengan cara membuat pinjaman keuangan dengan institusi kuasa besar asing dan juga sekutu-sekutu negara kuasa besar asing. Ciri yang ketiga, ahli politik Malaysia itu memberi maklumat-maklumat rahsia besar negara Malaysia dan maklumat-maklumat sulit negara Malaysia kepada negara-negara kuasa besar asing dan rangkaian-rangkaian media kuasa besar asing untuk mencipta propaganda politik antarabangsa dan mencipta propaganda politik di dalam negara Malaysia. Keempat, ahli politik Malaysia itu diiktiraf dan dipuji oleh rangkaian-rangkaian agensi kuasa besar asing. Kelima, ahli politik Malaysia itu mempunyai modus operandi menyimpan duit secara haram di bank luar negara sekutu kuasa besar asing. Kelima-lima ciri utama ini kita akan analisis dan perdebatkan secara mendalam apakah Tun Dr. Mahathir memenuhi kelima-lima ciri tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Pertama, berdasarkan rekod sejarah politik, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia sejak tahun 1981 sehingga tahun 2003. Tun Dr. Mahathir adalah satu-satunya Perdana Menteri dan ahli politik di dalam negara Malaysia yang mengambil langkah menghapuskan kekebalan undang-undang dan mengurangkan kuasa mutlak Raja-Raja Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tindakan Tun Dr. Mahathir ini telah mewujudkan hubungan dingin
antara Tun Dr. Mahathir dengan institusi Raja-Raja Melayu. Selain daripada itu, buat kali kedua Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ketujuh Malaysia di era pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir terus mengambil satu polisi yang mengancam kuasa Raja-Raja Melayu. Tun Dr. Mahathir telah mengarahkan Kerajaan Malaysia untuk menandatangani Statute Rome ICC dan juga ICET, iaitu Convention Antarabangsa, mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Kedua-dua konvensyen antarabangsa ini telah mula dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir di Putrajaya sejak hujung tahun 2018 dan awal tahun 2019. Majlis Raja-Raja Melayu telah mengkritik secara terbuka tindakan Tun Dr. Mahathir untuk menandatangani Statute Rome ICC dan juga meratifikasi ICET kerana wakil daripada Majlis Raja-Raja Melayu iaitu Sultan Johor menyatakan Statute Rome ICC dan juga ICET bercanggah dengan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, menyentuh keistimewaan dan kedaulatan kuasa Raja-Raja Melayu serta mengancam keistimewaan bangsa Melayu dan Bumiputera di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Maka tindakan Tun Dr. Mahathir ini adalah persis dan serupa dengan ciri utama seorang ahli politik Malaysia yang direkrut oleh kuasa besar asing. Apakah Tun Dr. Mahathir memang direkrut oleh kuasa-kuasa besar asing sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020 untuk menghapuskan keistimewaan dan kedaulatan kuasa Raja-Raja Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia sejak Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia dan menjadi Perdana Menteri ketujuh Malaysia? Apakah ini agenda dan misi utama Tun Dr. Mahathir yang membawa kepada tindakan Tun Dr. Mahathir tidak mahu bersara dalam percaturan politik negara Malaysia kerana masih gagal menghapuskan kedaulatan kuasa Raja-Raja Melayu? Soalan ini perlu dijawab oleh Tun Dr. Mahathir. Kedua, berdasarkan rekod, Tun Dr. Mahathir kantoi di dalam satu perjanjian pinjaman Bank Dunia. Ada beberapa dokumen rasmi yang mana menunjukkan Tun Dr. Mahathir mengarahkan dan mempersetujui untuk kerajaan Malaysia membuat pinjaman dengan Bank Dunia. Bank Dunia itu apa, Tun Dr. Mahathir? Bank Dunia ini adalah institusi kuasa besar asing iaitu Amerika Syarikat. Salah satu institusi Bank Dunia yang boleh mengancam kedaulatan dan kemerdekaan mana-mana negara dunia ketiga seperti Malaysia. Tun Dr. Mahathir telah menipu sepanjang sejarah legasi politiknya, kata Tun Dr. Mahathir. Di bawah kepimpinan beliau, Malaysia tidak pernah membuat apa-apa pinjaman daripada Bank Dunia. 3 dokumen rasmi bertarikh 3 Mac 1999 dan 31 Mac 1999 telah menunjukkan bagaimana tawaran daripada Bank Dunia sebanyak 704 juta US dollar, Tun Dr. Mahathir telah memohon 60 juta US dollar dengan kadar bunga 7.47% untuk Tun Dr. Mahathir memohon pinjaman daripada Bank Dunia. Soalan saya sebagai penganalisis politik bebas, siapakah kuasa besar asing yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk membuat pinjaman kepada Bank Dunia dalam keadaan Tun Dr. Mahathir memang tahu Bank Dunia ini biasa melakukan penjajahan bentuk baharu ke atas mana-mana sektor ekonomi
negara dunia ketiga di peringkat antarabangsa. Apakah Amerika Syarikat yang berada di belakang Tun Dr. Mahathir mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk memaksa Malaysia membuat pinjaman kepada Bank Dunia pada tahun 1999 yang lalu? Di samping itu juga, perkara yang paling pelik, dalam keadaan negara Malaysia mempunyai simpanan rizab keuangan 2 trilion ringgit Malaysia, Tun Dr. Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri ke-7 di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan telah memohon pinjaman bon samurai daripada negara Jepun. Negara Jepun itu siapa, Tun Dr. Mahathir? Betul. Negara Jepun adalah negara sekutu besar Amerika Syarikat sejak Perang Dunia Kedua tamat. Tun Dr. Mahathir telah memohon pinjaman bon samurai secara berperingkat. Peringkat pertama pada November 2018, Tun Dr. Mahathir telah menerima bon samurai sebanyak 7.34 bilion ringgit, dan pada proses peringkat kedua, Mac 2019, bon samurai yang diterima selepas permohonan Tun Dr. Mahathir adalah sebanyak 7.4 bilion ringgit Malaysia. Japan Bank for International Cooperation, JBIC, meluluskan permohonan bon samurai oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri ke-7 Malaysia sebanyak 14.7 bilion ringgit Malaysia. Maka soalan saya sebagai penganalisis politik bebas, apakah Amerika Syarikat yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk dasar pandang ke timur untuk melakukan dan membuat permohonan pinjaman bon samurai bagi menambahkan hutang negara Malaysia dengan negara sekutu besar Amerika Syarikat, supaya ikatan Malaysia dengan Amerika Syarikat itu akan terus kukuh ikatannya? Dan perkara yang paling meragukan, kenapa Tun Dr. Mahathir buat pinjaman bon samurai dengan negara sekutu kuasa besar Amerika Syarikat, iaitu negara Jepun? Ini cukup mengancam kedaulatan dan kemerdekaan ekonomi negara Malaysia, kerana jumlah bon samurai ini cukup besar dengan kadar bunga 0.5% sehingga 0.63%. Kata Tun Dr. Mahathir, kadar bunga ini, pinjaman bon samurai daripada Jepun itu adalah rendah. Tetapi ini adalah satu ancaman kepada kedaulatan ekonomi negara Malaysia di peringkat antarabangsa kerana kebergantungan kepada negara sekutu Amerika Syarikat, iaitu negara Jepun. Apakah Tun Dr. Mahathir memang sudah lama direkrut oleh kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat untuk membuat dasar pinjaman keuangan antarabangsa yang bersifat bentuk penjajahan baharu ini bagi mengancam kedaulatan ekonomi negara Malaysia di peringkat antarabangsa? Anda perlu jawab, Tun Dr. Mahathir. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir sepanjang terlibat di dalam percaturan politik negara Malaysia, buat kali pertama negara kuasa besar asing berani memberi pengiktirafan yang cukup tinggi kepada Tun Dr. Mahathir selepas pasca PRU 14 yang lalu. Majalah Time, iaitu majalah propaganda berpengaruh di Amerika Syarikat, telah menyenaraikan Tun Dr. Mahathir sebagai antara 100 individu paling berpengaruh di dunia selepas Pakatan Harapan menang PRU 14. Saya mahu tanya dengan Tun Dr. Mahathir, apakah kerana anda ini anak emas Amerika Syarikat sehingga anda boleh disenaraikan seorang ahli politik Malaysia satu-satunya tersenarai sebagai 100 individu paling berpengaruh di dunia pada tahun 2019 yang lalu,
sebaris dengan Presiden Amerika Syarikat iaitu Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Negara Haram Israel iaitu Benjamin Netanyahu. Selain itu juga Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir dari segi rekod memberi maklumat sulit dan rahsia rasmi negara Malaysia kepada negara-negara kuasa besar asing sejak tahun 2015 yang lalu. Saya sebagai penganalisis politik bebas ingin membincangkan dari segi perspektif skandal 1MDB. Saya bersetuju skandal 1MDB itu adalah satu skandal rasuah, skandal pengubahan wang haram dan skandal rompakan dana pelaburan wang rakyat Malaysia. Akan tetapi persoalan di dalam video eksklusif ini, kenapa Tun Dr. Mahathir menjadi pemberi maklumat utama kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat untuk membenarkan Amerika Syarikat masuk campur urusan hal ehwal perundangan dan kehakiman negara Malaysia. Kenapa Tun Dr. Mahathir menghantar ejen-ejen kem Tun Dr. Mahathir memberikan maklumat sulit kepada media-media kuasa besar asing di Amerika Syarikat, kepada negara-negara sekutu Amerika Syarikat untuk mempolitikkan skandal 1MDB di seluruh dunia, kerana ini mengancam kedaulatan negara Malaysia. Apabila kelemahan negara Malaysia dan maklumat sulit negara Malaysia diketahui oleh negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, ini membuka pintu yang sangat besar untuk Amerika Syarikat masuk campur urusan politik dan pentadbiran di dalam negara Malaysia atas alasan Tun Dr. Mahathir mahu membongkarkan dan mempolitikkan skandal 1MDB di seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir bekerjasama dengan Clario Castle-Brown, editor Sarawak Report. Tun Dr. Mahathir pernah berjumpa dengan Clario Castle-Brown di Putrajaya. Tun Dr. Mahathir bekerjasama juga dengan Justo, bekas pegawai eksekutif Petro Saudi yang bekerjasama dengan syarikat 1MDB yang dikatakan ejen kuasa asing untuk mempolitikkan skandal 1MDB di seluruh dunia. Maka soalan saya cukup mudah. Apakah Tun Dr. Mahathir memang sudah lama direkrut dan diutuskan oleh kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat untuk membenarkan Amerika Syarikat masuk campur urusan negara Malaysia sehingga tahun 2015 sehingga tahun 2020 nama negara Malaysia sering mendapat publicity besar-besaran di dalam rangkaian-rangkaian media propaganda Amerika Syarikat. Hanya semata-mata mahu membuat propaganda politik antarabangsa dan persepsi politik domestik di dalam politik negara Malaysia, kenapa Tun Dr. Mahathir menggadaikan kedaulatan negara Malaysia dengan mempolitikkan skandal 1MDB di seluruh dunia? Memberi maklumat kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang diakui oleh Tun Dr. Mahathir dan kem Tun Dr. Mahathir sebelum ini adalah cukup bahaya untuk kedaulatan dan kemerdekaan kuasa politik serta pentadbiran perundangan kehakiman negara Malaysia. Salahkah jika Tun Dr. Mahathir memberi maklumat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sahaja tanpa melibatkan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat jika benar skandal 1MDB itu adalah skandal rasuah yang mengancam kestabilan politik dan ekonomi negara Malaysia? Salahkah jika Tun Dr. Mahathir membenarkan institusi kehakiman Malaysia menghakimi kes 1MDB itu tanpa perlu melibatkan campur tangan kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat? Tun Dr. Mahathir perlu jawab.
Tun Dr. Mahathir bekerjasama dengan Amerika Syarikat kerana Amerika Syarikat sudah merekrut Tun Dr. Mahathir sejak Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia. Soalan panas ini perlu dijawab oleh Tun Dr. Mahathir. Pada tahun 1984, Tun Dr. Mahathir melawat White House di New York, Amerika Syarikat sewaktu era kepimpinan Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Syarikat ketika itu. Apakah ini permulaan Tun Dr. Mahathir direkrut oleh kuasa besar asing Amerika Syarikat, mendapat layanan istimewa, karpet merah dan pelbagai lagi keistimewaan Tun Dr. Mahathir dapat. Kuasa besar asing ini Tun Dr. Mahathir memang sedar bukan tujuannya merayap masuk dalam sistem politik dan pentadbiran negara Malaysia adalah untuk merompak kemerdekaan sesebuah negara, adalah untuk menjajah dan menguasai ekonomi negara Malaysia. Sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia, terlalu banyak skandal-skandal mega yang disembunyikan oleh Amerika Syarikat. Skandal syarikat Maminco yang gulung tikar, yang bankrupt kerana manipulasi harga biji timah di peringkat antarabangsa. Negara Malaysia rugi kerana manipulasi harga biji timah oleh kepimpinan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri keempat Malaysia tahun 1980-an. Apakah Amerika Syarikat yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk melakukan manipulasi harga biji timah supaya syarikat Maminco, syarikat biji timah terkemuka dunia itu milik Malaysia, gulung tikar dan bankrupt? Ini adalah sifat campur tangan kuasa besar asing. Kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat akan terus menghancurkan ekonomi negara dunia ketiga seperti negara Malaysia secara halus dan secara perlahan-lahan. Skandal forex, skandal penukaran mata wang asing di peringkat antarabangsa, negara Malaysia kehilangan dan rugi lebih 30 bilion ringgit Malaysia. Duit itu tidak dapat dijejak. Apakah Tun Dr. Mahathir bekerjasama dengan ejen-ejen kuasa besar asing di peringkat antarabangsa untuk merugikan ekonomi negara Malaysia dan merugikan ekonomi rakyat Malaysia? Merompak duit negara Malaysia. Apakah kuasa besar asing yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk merompak duit negara Malaysia secara sistematik kerana anda direkrut oleh kuasa besar asing? Kerana Tun Dr. Mahathir tidak kisah, biarlah ekonomi negara Malaysia ini hancur kerana dirompak oleh Tun Dr. Mahathir dan proksi-proksi politik ejen kuasa besar asing Tun Dr. Mahathir. Soalan ini perlu anda jawab juga, Tun Dr. Mahathir. Jangan lari dan masuk gua. Seterusnya, ini cukup panas. Sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri di dalam negara Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad kantoi menulis surat kepada 3 orang Perdana Menteri Israel. Tujuan menulis surat kepada 3 orang Perdana Menteri Israel adalah untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Saya mahu tanya dengan Tun Dr. Mahathir. Anda tahu bukan negara haram Israel itu apa? Negara haram Israel itu adalah negara sekutu besar Amerika Syarikat. Apakah anda memang sudah lama direkrut oleh Amerika Syarikat untuk mencatur politik negara Malaysia, untuk membuat hubungan diplomatik senyap-senyap dengan negara haram Israel yang membunuh orang-orang Islam di Palestin, yang merompak negara Palestin sehingga sekarang? Tun Dr. Mahathir membuat propaganda mahu memperjuangkan kemerdekaan orang Palestin, tetapi di belakang rakyat Malaysia, di belakang orang Islam Palestin, Tun Dr. Mahathir menulis surat kepada 3 orang Perdana Menteri Israel untuk tujuan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel. Negara Amerika Syarikatkah yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk menulis surat kepada negara haram Israel? Jawab, jangan tidak jawab. Tun Dr. Mahathir juga pernah menjadi penasihat utama bersama Petronas untuk merayu sokongan Israel dan melobi
Israel di dalam pertubuhan gas antarabangsa, itu International Gas Union, untuk penganjuran gas sedunia. Tun Dr. Mahathir telah menjadi penasihat utama untuk merayu sokongan kepada Israel. Kenapa mahu merayu dengan negara haram Israel untuk membuat penganjuran gas sedunia, Tun Dr. Mahathir? Kalau benar anda bukan ejen kuasa besar asing, kenapa Tun Dr. Mahathir melobi dengan meminta persetujuan Israel untuk penganjuran gas sedunia sehingga Malaysia berjaya menjadi tuan rumah pada 4 Jun sehingga 8 Jun 2012 atas inisiatif Tun Dr. Mahathir dan Petronas menjadi penasihat bersama merayu sokongan daripada Israel untuk mengadakan penganjuran gas sedunia dengan kehadiran syarikat-syarikat minyak dan gas asli di peringkat antarabangsa. Hanya ejen kuasa besar asing Amerika Syarikat yang boleh melobi mendapatkan sokongan daripada kuasa sekutu Amerika Syarikat, iaitu Israel. Paling panas, Tun Dr. Mahathir kantoi menggunakan nama isteri, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah, dan anak-anak Tun Dr. Mahathir menyimpan dana haram di bank luar negara, iaitu National Bank of Israel, cawangan Singapura. Singapura itu adalah negara sekutu besar Amerika Syarikat, dan National Bank of Israel ini memang wujud, tetapi ada penjenamaan bank baru untuk zaman baru. Sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia dana haram, modus operandi jenayah pengubahan wang haram melibatkan keluarga Tun Dr. Mahathir. Kantoi menyimpan duit berbilion-bilion ringgit. Macam mana Tun Dr. Mahathir boleh dapat kabel untuk simpan di dalam bank Israel cawangan Singapura? Sebab Tun Dr. Mahathir memang sudah lama direkrut oleh negara kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat dan Israel. Kenapa Tun Dr. Mahathir sangat kebal dan maklumat ini disimpan dengan cukup selamat supaya Tun Dr. Mahathir tidak kantoi merompak dalam Malaysia? Apakah benar anda memang sudah lama direkrut oleh kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat dan negara Israel? Anda perlu jawab, Tun Dr. Mahathir. Ini bukan teori konspirasi, ini bukan gosip politik antarabangsa, ini bukan menggunakan teori Illuminati ataupun teori Freemason. Ini adalah soalan di dalam kajian dan penyelidikan korpus ilmu sains politik yang dianalisis secara objektif dan rasional. Sebagai kesimpulan, saya telah menganalisis dan memperincikan 5 ciri utama untuk menjawab persoalan apakah benar Tun Dr. Mahathir sudah lama direkrut oleh kuasa besar asing untuk mencatur politik negara Malaysia dari tahun 1981 sehingga tahun 2020 ini. Jawapannya, Tun Dr. Mahathir perlu jawab, dan hasil daripada perdebatan kita hari ini, ya, Tun Dr. Mahathir memenuhi ciri-ciri tersebut. 5 ciri utama yang saya nyatakan di awal video eksklusif ini. Tun Dr. Mahathir memenuhi ciri pertama, iaitu mencabar kedudukan dan kedaulatan kuasa Raja-Raja Melayu sehingga kantoi dengan rancangan demi rancangan untuk menghapuskan keistimewaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu di dalam sistem Raja Berperlembagaan Malaysia. Kedua, Tun Dr. Mahathir juga mempunyai dasar pinjaman kewangan antarabangsa yang mana beliau menggunakan nama Malaysia untuk membuat pinjaman keuangan yang tidak adil di peringkat antarabangsa melalui Bank Dunia dan negara sekutu Amerika Syarikat, iaitu negara Jepun, yang menjadi beban hutang kepada negara Malaysia sehingga saat ini. Ketiga,
Tun Dr. Mahathir diiktiraf oleh kuasa besar asing sebagai antara manusia berpengaruh di dunia pada tahun 2019. Keempat, Tun Dr. Mahathir memberi maklumat-maklumat sulit dan rahsia rasmi negara Malaysia kepada negara kuasa besar asing dan rangkaian-rangkaian media kuasa besar asing untuk masuk campur urusan hal ehwal politik dan pentadbiran negara Malaysia. Kelima, Tun Dr. Mahathir dan keluarganya menyimpan duit di bank luar negara kuasa-kuasa besar asing secara haram. Tuan-tuan dan puan-puan, jika Tun Dr. Mahathir tidak mahu menjawab dan menafikan perkara ini, maka saya tidak terkejut jika Tun Dr. Mahathir akan terus dengan percaturan politiknya untuk menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di bawah kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan baharu yang absah di Putrajaya. Ini adalah ciri-ciri seorang ahli politik Malaysia yang direkrut oleh negara-negara kuasa besar asing. Siapa yang mengarahkan seorang ahli politik yang paling tua dalam institusi Parlimen Malaysia, iaitu berumur 95 tahun, yang berani menghina kuasa yang di-Pertuan Agong, menghina kuasa Raja-Raja Melayu dan mahu menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Jika benar Tun Dr. Mahathir ini tidak pernah direkrut oleh negara-negara kuasa besar asing, kenapa Tun Dr. Mahathir memenuhi kelima-lima ciri itu, tuan-tuan dan puan-puan? PRU 14 yang lalu, Tun Dr. Mahathir meminta nasihat daripada think tank group daripada negara Amerika Syarikat untuk mencatur sistem pilihan raya pada PRU 14 yang lalu. Ini pernah saya kupas di dalam video eksklusif YouTube saya sebelum ini. Saya yakin Tun Dr. Mahathir tidak akan mampu saman fitnah saya kerana bukti dan fakta yang saya bongkarkan secara eksklusif ini perlu dijawab menggunakan hujah, fakta dan bukti yang sebaliknya. Kerana saya tidak terkejut jika Tun Dr. Mahathir sanggup menjadi anjing politik suruhan negara-negara kuasa besar asing bagi merompak kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia. Saya tidak hairan jika Tun Dr. Mahathir sampai umur 200 tahun sekalipun, dia akan menjadi anjing politik suruhan negara-negara kuasa besar asing untuk mengancam kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu dan terus menghina rakyat Malaysia yang merdeka ini. Sebab itu Tun Dr. Mahathir mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kerana saya percaya kumpulan yang berada di belakang Tun Dr. Mahathir ini adalah kuasa-kuasa besar asing yang mahu mempergunakan pengaruh Tun Dr. Mahathir untuk terus memperbodohkan orang Melayu, orang Bumiputra dan rakyat Malaysia kesemuanya bagi menghancurkan ekonomi negara Malaysia, bagi menghilangkan kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia, supaya negara-negara kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat, negara Israel dan sekutu-sekutu negara kuasa besar Amerika Syarikat akan mengambil alih sepenuhnya pentadbiran dan politik serta ekonomi negara Malaysia seperti mana mereka lakukan ke atas Indonesia, Filipina, Singapura, Jepun, Korea Selatan dan negara-negara dunia ketiga yang lain. Checkmate and game over anjing politik kuasa besar asing yang masih gagal untuk menghancurkan kuasa Raja-Raja Melayu dan masih gagal merompak kemerdekaan negara Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi, Tun Dr. Mahathir.